Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 13 ingin membentangkan kajian mini yang bertajuk hubungan antara personaliti dengan tahap kesihatan mental. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Raja Muhammad Faiz bin Abdul Syukur yang memegang kad matrik A180047. Hai, nama saya Muhammad Syukri bin Afendi, pemegang kad matrik bernombor A180772. Hai, saya Zunur Hidayah binti Ahmad Razali, bernombor matrik A181016. Hai, nama saya Naina Dira binti Abdul Halim, nombor matrik A182006. Hai, nama saya Nur Akila binti Mak Azman, pemegang nombor matrik A182064. Hai, nama saya Siti Nursyah Syaina binti Muhammad Yusof, bernombor matrik A18967. Personaliti umumnya mencerminkan tingkah laku, emosi dan pendapat seseorang pada suatu keadaan, terutamanya sewaktu berinteraksi sesama manusia. Nik Nabil Safwan dan Tajak Arifin telah menjelaskan dalam artikel mereka bahawa setiap manusia di dunia mempunyai gaya, sikap, sifat, pendekatan dan cara yang tersendiri. Istilah-istilah inilah yang menunjukkan ciri-ciri personaliti seorang itu yang boleh menjadikan individu tersebut unik berbanding individu yang lain. Personaliti dapat diukur melalui pelbagai cara dan ahli psikologi telah menumpukan perhatian terhadap trait personality. Cook menakrifkan trait personality sebagai suatu bentuk motivasi dan emosi yang menerangkan tingkah laku seseorang itu dalam situasi-situasi yang berbeza. Trait personality dapat menghuraikan sebab seseorang individu itu berkelakuan dengan cara yang tertentu. Berdasarkan trait personality Big Five, setiap individu mempunyai trait personality yang berbeza. Antaranya, Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan mental merupakan keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaannya sendiri supaya dapat mengatasi tekanan normal, bekerja secara produktif dan mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Kesihatan mental sangat penting pada setiap peringkat kehidupan dari zaman kanak-kanak sehinggalah dewasa. Namun suka diingatkan bahawa kesihatan mental dan penyakit mental adalah dua perkara yang berbeza. Dalam kajian ini, objektif kami yang pertama adalah untuk mengkaji perbezaan jenis personaliti dan kesihatan mental mengikut faktor demografi. Bagi objektif yang kedua pula adalah untuk mengkaji hubungan antara jenis personaliti iaitu ekstroversi dan neurotism dengan kesihatan mental. Menurut Alsagoff 1987, individu yang mempunyai trait ekstroversi ini akan mudah untuk menyesuaikan diri dalam suasana sosial dan lebih gemar berinteraksi dengan orang lain. Costa et al. 1992 berpendapat bahawa ciri-ciri ekstrovert seperti peramah, mudah bergaul dan suka kepada dunia luar ini merupakan antara asas peningkatan prestasi kerja yang baik. Namun begitu, sikap keterbukaan yang dimiliki oleh ekstrovert juga mempunyai beberapa kelemahan. Daripada laporan Kudzi et al. 2008 menyatakan bahawa mereka yang ekstrovert lebih berisiko dalam kegiatan alkohol. Terima kasih Zuno. Berdasarkan John dan Srivastava pada tahun 1959, neurotisma dicirikan dengan mudah rasa sedih dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Bagi kajian Nathan Witt pula, pada tahun 2007, neurotisma cenderung dikaitkan dengan emosi negatif seperti kemurungan dan rasa bersalah. Personaliti neurotisma mempunyai korelasi yang kuat dengan tekanan psikologi seperti kesejahteraan subjektif yang berterusan. Hasil kajian daripada Watson tahun 2000. Seterusnya saya persilakan kepada Syasha. Seterusnya mengenai kesihatan mental pula. Menurut Sahibi dan Hazid 2020, kesihatan mental merangkumi beberapa penyakit mental yang biasa seperti tekanan, kemurungan, kegelisahan, gangguan makan dan juga skizofrenia. Nurhayati Yaakob 2013 pula menyatakan kemurungan dapat dilihat melalui tingkah laku pelajar seperti keresahan, tekanan dan stres. Seterusnya, hasil kajian daripada Maslow et al. Mereka menyatakan bahawa kesihatan mental remaja terjejas disebabkan masalah akademik, sosial dan juga kemurungan. Baik, dalam kajian ini, kami telah menggunakan beberapa metodologi kajian yang kami pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah soal selidik latar belakang responden yang mengandungi item seperti jantina, umur, kaum, tahap pengajian dan status pekerjaan.
Bagi bahagian yang kedua pula ialah soal selidik inventory personality berdasarkan Hans J. Eysenck atau lebih dikenali sebagai JP. Ia mengandungi 60 item ya atau tidak yang telah dibahagikan mengikut trait extroversi dan neuroticism, juga mengandungi skala penipuan. Bagi yang terakhir ialah soal selidik tahap kesihatan mental mengikut DAS 21. Ianya mempunyai 21 soalan yang merupakan skala Likert 0 hingga 5. Juga mempunyai 3 skala iaitu kemurungan, kerisauan dan tekanan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai hasil kajian kami. Pertama sekali adalah dalam bahagian demografi. Majoriti responden adalah perempuan iaitu seramai 92 orang dan lelaki 28 orang. Umur pula kebanyakan pelajar dalam lingkungan bawah 20 iaitu seramai 101 orang dan lebih 20 seramai 19 orang. Majoriti kaum yang terlibat dalam kajian kami adalah kaum Melayu iaitu seramai 112 orang, diikuti dengan kaum India 3 orang, Cina 2 orang dan kaum Iban, Kalasan Dusun serta India Muslim seramai 1 orang sahaja. Kebanyakan responden kami adalah pelajar prasiswazah iaitu seramai 72 orang dan minoriti adalah pelajar diploma iaitu 1 orang sahaja. Akhir sekali, jadual kami menunjukkan pelajar yang tidak bekerja adalah seramai 114 orang dan bekerja seramai 6 orang. Seterusnya adalah mengenai personality. Personality telah dibahagikan kepada 2 kategori iaitu neurotisme dan juga ekstroversi. Majoriti responden kami adalah individu ekstrovert iaitu seramai 67 orang dan 53 orang introvert. Bagi kategori neurotisme pula adalah seramai 85 orang berada dalam keadaan tidak stabil dan 35 orang dalam keadaan tak stabil. Hasil kajian kami menunjukkan kebanyakan pelajar mempunyai tahap normal bagi tekanan, kemurungan dan kerisauan, iaitu tekanan seramai 53 orang, kemurungan seramai 49 orang dan kerisauan 32 orang. Hal ini membuktikan kesihatan mental pelajar majoriti berada pada tahap normal. Okey, baiklah, Akilah akan meneruskan dengan menerangkan mengenai analisis perbezaan jantina dengan ekstroversi. Terima kasih Syashak. Berdasarkan jadual menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara ekstroversi dengan jantina di mana nilai P berada di bawah 0.05 iaitu 0.03. Mean score bagi lelaki adalah 14.21 lebih tinggi berbanding perempuan iaitu 12.67. Hal ini menunjukkan lelaki lebih ekstroversi berbanding perempuan. Bagaimana pula perbezaan antara ekstroversi dan umur? Dipersilakan Syu untuk menerangkannya. Terima kasih Akilah. Berdasarkan jadual 4, hasil kajian menunjukkan perbezaan antara umur dengan ekstroversi adalah bersamaan dengan P bersamaan 0.480 pada tingkat P lebih besar daripada 0.05. Ini menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara faktor umur dengan ekstroversi. Seterusnya, saya ingin mempersilakan Ain Nadira untuk menguraikan dapatan kajiannya. Terima kasih Syukri. Seterusnya, kita lihat pula dapatan kajian mengenai ekstroversi dengan status pekerjaan. Hasil kajian mendapati bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara ekstroversi dengan status pekerjaan kerana nilai P-nya lebih besar daripada 0.05. Namun begitu, golongan bekerja lebih ekstroversi kerana min kumpulannya lebih tinggi berbanding golongan yang tidak bekerja. Terima kasih Nadira. Jadual menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara neurotisma dengan jantina di mana nilai P berada di bawah 0.05 iaitu 0.006. Mean score bagi perempuan adalah 16.15 lebih tinggi berbanding lelaki yang hanya 11.64. Hal ini menunjukkan perempuan lebih neurotisma berbanding lelaki. Kemudian, apakah perbezaan antara neurotisma dengan umur? Dipersilakan Syu untuk menerangkannya. Terima kasih Akilah. Berdasarkan dapatan pada jadual 5, hasil kajian menunjukkan perbezaan antara umur dengan neurotism adalah bersamaan dengan nilai P bersamaan 0.959 pada tingkat P lebih besar pada 0.05. Ini menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara faktor umur dengan neurotism. Seterusnya, saya mempersilakan Ain Nadira untuk menguraikan dapatan kajiannya. Baiklah, kemudian hasil kajian mengenai neurotisma dengan status pekerjaan juga tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan kerana nilai P-nya lebih besar daripada 0.05. Akan tetapi, hasil daripada kajian ini
Golongan yang tidak bekerja lebih cenderung untuk mempunyai neurotisma kerana min kumpulannya lebih tinggi berbanding golongan yang bekerja. Saya mempersilakan pula Faiz untuk menyampaikan hasil dapatan yang seterusnya. Terima kasih saudari Najrah. Baiklah, mari kita lihat hasil kajian untuk jadual 6. Dalam jadual ini, kami menggunakan one-way ANOVA test untuk mencari perbezaan antara ekstroversi dengan kaum. Berdasarkan data yang kami peroleh, didapati bahawa tiada perbezaan yang signifikan terhasil daripada keputusan ini di mana nilai P ialah 0.450. Begitu juga dengan jadual 7 yang mengkaji antara neurotism dengan kaum. Tiada perbezaan yang signifikan di mana nilai P ialah 0.658. Di dalam jadual 8 dan 9, kami juga menggunakan one-way ANOVA test dalam mencari perbezaan antara jenis personality iaitu extrovert dan neurotism dengan tahap pengajian. Walau bagaimanapun, kedua-dua ujian memberikan keputusan yang sama di mana tiada perbezaan yang signifikan berlaku antara jenis personality dengan tahap pengajian. Nilai P bagi ekstroversi ialah 0.580 dan 0.203 bagi neurotism. Seterusnya, bersama Akilah. Terima kasih Faiz. Jadual menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tekanan, kerisauan, kemurungan dengan jantina di mana nilai P berada di bawah 0.05 iaitu tekanan 0.01, kerisauan 0.004 dan kemurungan 0.009. Nilai skor min bagi tekanan, kerisauan, kemurungan ini menunjukkan nilai perempuan lebih tinggi berbanding lelaki. Hal ini menunjukkan perempuan lebih kerap menghadapi masalah mental berbanding lelaki. Seterusnya saya persilakan Syuk. Jadual 11 memaparkan skor yang diperolehi daripada analisis T-test yang telah dijalankan untuk menentukan perbezaan antara umur responden dengan tekanan, kemurungan dan kerisauan. Baiklah Syuk. Berdasarkan jadual 12, data yang diperoleh menunjukkan nilai statistik F bagi tekanan ialah 1.294 dengan nilai signifikannya 0.271. Seterusnya, nilai F bagi kerisauan ialah 0.924 dengan nilai signifikan 0.468. Akhir sekali, nilai F bagi kemurungan ialah 0.594, nilai signifikan ialah 0.705. Keputusan ini menunjukkan bahawa tiada perubahan skor min yang signifikan antara kaum dengan kesihatan mental. Jadual 14 memaparkan keputusan yang diperoleh daripada ANOVA satu hala bagi tahap pengajian berdasarkan kesihatan mental. Nilai statistik F bagi tekanan ialah 0.394 dengan nilai signifikan 0.757. Bagi kerisauan, nilai F ialah 3.869 dengan nilai signifikan 0.011. Selanjutnya, nilai F kemurungan ialah 0.468 dengan nilai signifikan 0.705. Berdasarkan dapatan ini, hanya skor min tahap pengajian terhadap kerisauan yang menunjukkan perubahan yang signifikan, manakala tekanan dan kemurungan tidak signifikan. Data seterusnya akan dianalisis oleh Shasha. Seterusnya adalah mengenai analisis perbezaan antara status pekerjaan dengan kesihatan mental. Jadual 14 menunjukkan nilai kesemua P bagi tekanan, kemurungan dan kerisauan adalah melebihi 0.5. Hal ini membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara responden yang bekerja atau tidak bekerja dengan tekanan, kemurungan dan kerisauan. Jadual 15 menunjukkan hasil ujian korelasi person di antara ekstroversi dengan kesihatan mental. Kesemua nilai korelasi bagi tekanan, kemurungan dan kerisauan adalah negatif dan kesemua nilai P bagi tekanan, kemurungan dan kerisauan adalah kurang daripada 0.01. Hal ini membuktikan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ekstroversi dan kesihatan mental. Terima kasih Shasha. Hasil kajian yang terakhir adalah mengenai hubungan antara neurotisma dengan kesihatan mental. Kedapatan kajian mendapati bahawa wujud hubungan signifikan yang positif antara neurotisma dengan kesihatan mental kerana nilai korelasi bagi tekanan, kerisauan dan kemurungan adalah positif dan nilai P-nya adalah lebih kecil daripada 0.01. Berdasarkan jadual 4, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara ekstroversi dan jantina. Data juga menunjukkan bahawa skor min
lelaki lebih tinggi berbanding perempuan. Hasil kajian ini selari dengan kajian daripada Lehman, Lesson and Element pada tahun 2013 yang mendapati lelaki lebih ekstroversi berbanding perempuan. Berdasarkan SKIP pada tahun 2004, keputusan ini disebabkan oleh teori evolusi yang percaya lelaki lebih ekstrovert berbanding perempuan dan mempunyai tahap kesetiaan sosial yang tinggi untuk berevolusi. Kemudian saya serahkan kepada Shu. Terima kasih Akilah. Berdasarkan dapatan kajian pada jadual 4 dan 5, didapati faktor umur tidak mempengaruhi personaliti. Terdapat perbezaan nilai min antara trait ekstroversi dan trait neuroticism, tetapi nilai signifikan P telah membuktikan tiada perbezaan yang signifikan antara dua pembalik ubah ini. Dapatan ini selaras dengan beberapa kajian yang telah dijalankan untuk menguji perbezaan antara umur dengan personaliti. Mereka mengatakan bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara faktor umur dengan personaliti. Walau bagaimanapun, beberapa kajian telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor umur dengan trait personaliti seseorang. Mereka membahaskan bahawa tahap trait ekstroversi akan meningkat sewaktu fasa remaja, manakala tahap neuroticism pula berkurang. Seterusnya, saya mempersilakan Ainadira untuk menguraikan dapatan kajiannya. Baiklah Syukri, bagi status pekerjaan pula, Chua 2011 dalam kajiannya di Malaysia turut mendapati bahawa individu yang mempunyai pengalaman bekerja lebih dominan dalam trait personality ekstroversi. Namun, hasil kajiannya menunjukkan tiada perbezaan antara ekstroversi dengan status pekerjaan. Hal ini secara langsung menyokong dapatan kami. Terima kasih Nadira. Terdapat perbezaan yang signifikan antara neurotisma dan setina. Data juga menunjukkan nilai mean score bagi perempuan lebih tinggi berbanding lelaki. Dapatan ini sama seperti kajian Lin dan Martin pada tahun 1977 bahawa terdapat 37 buah negara yang mempunyai nilai mean perempuan lebih neurotisma berbanding lelaki. Hal ini kerana kajian usia pada tahun 2016 di Indonesia mendapati bahawa perempuan mempunyai rasa rendah diri dan imej badan yang lebih negatif berbanding lelaki. Kajian lepas juga menunjukkan bahawa individu yang kurang atau tiada pengalaman bekerja lebih dominan dalam personality neurotisma. Hasil kajian kami disokong oleh Kran 2001 yang turut menjalankan kajian ini dan menunjukkan status pekerjaan tidak mempunyai perbezaan yang signifikan dengan neurotisma. Seterusnya dipersilakan Faiz untuk membentangkan perbincangan yang berikutnya. Sekali lagi, terima kasih Nadira. Jadi, berdasarkan jadual 6 hingga 9, didapati bahawa jenis kaum dan tahap pengajian tidak memberi kesan kepada jenis personaliti seseorang. Walaupun trait personality neuroticism mempunyai min yang sedikit tinggi berbanding trait personality ekstroversi, namun hasilnya tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan secara statistik. Ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Jessica dan Brian tentang personality dengan kaum. Kajian Hakan dan Safdar juga mendapati keputusan yang sama terhadap personaliti dengan tahap pengajian. Walau bagaimanapun, satu kajian daripada Sarah menyatakan terdapat perbezaan yang signifikan antara personaliti dengan tahap pengajian. Tapi bagaimana dengan jantina dengan tahap kesihatan mental, Akilah? Terima kasih Faiz. Data kajian menunjukkan perbezaan yang signifikan antara kesihatan mental dan jantina. Nilai skor min bagi jantina perempuan lebih tinggi berbanding lelaki. Berdasarkan kajian Islam pada tahun 2018 mendapati lebih ramai perempuan mengalami kemurungan dan tekanan berbanding lelaki. Menurut kajian Albert pada tahun 2015, masalah kesihatan mental pada perempuan disebabkan oleh faktor biologi seperti perubahan hormon dalam badan wanita. Akan tetapi, data ini berbeza dengan kajian yang dibuat oleh Nguyen pada tahun 2019 di Jepun. Beliau mendapati nilai skor min bagi lelaki lebih tinggi berbanding perempuan. Seterusnya, saya serahkan kepada Syuk. Berdasarkan jadual 11 pula, faktor umur didapati tidak memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang. Terdapat perbezaan nilai min antara tekanan, kerisauan dan kemurungan. Tetapi nilai signifikan P telah membuktikan tiada perbezaan signifikan antara faktor umur dengan tekanan, kerisauan dan kemurungan. Dapatan ini selaras dengan artikel yang dibahaskan oleh Wynne et al. Mengenai perbezaan antara faktor umur dengan kesihatan mental. Mereka mengatakan bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara faktor umur dengan kesihatan mental seseorang. Tingkatan umur bukanlah faktor seseorang itu akan mengalami kesihatan mental yang teruk. Tekanan, kerisauan dan kemurungan dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Terima kasih Syuk.
Berdasarkan jadual 12, dapatan yang diperoleh menunjukkan tiada perubahan signifikan skor min kaum berdasarkan kesihatan mental, tekanan, kerisauan dan kemurungan. Hasil kajian ini konsisten dengan dapatan Muhammad Siddiq et al. 2003 mengenai kajiannya ke atas pelajar perubatan di satu universiti awam. Namun begitu, dapatan ini bertentangan dengan kajian Derby et al. 2007 yang mana menyatakan bahawa kaum minoriti terkesan daripada diskriminasi budaya lalu menjejaskan kesihatan mental mereka. Selanjutnya, bagi jadual 13, tiada perubahan signifikan skor min bagi tahap pengajian dengan tekanan dan kemurungan. Ini menunjukkan bahawa masalah kemurungan dan tekanan tidak dipengaruhi oleh tahap pengajian pelajar. Walau bagaimanapun, skor min tahap pengajian berdasarkan kerisauan mempunyai perbezaan yang signifikan. Dapatan ini adalah sepadan dengan hasil kajian Bayram dan Bilgel 2008. Menurut Stober dan Pekrun 2004, kadar kerisauan yang tinggi ini terhasil daripada tanggapan pelajar terhadap kejayaan atau kegagalan dalam peperiksaan sebagai penentu masa depan sepenuhnya. Data yang seterusnya, dipersilakan Syasha. Berdasarkan jadual 14, ujian TITES menunjukkan tiada perbezaan min yang signifikan antara pelajar yang bekerja dan tidak bekerja dengan kesihatan mental. Hal ini membuktikan bahawa status pekerjaan tidak memberi kesan kepada individu itu untuk mempunyai masalah kesihatan mental. Menurut Fisher 1994 mengatakan bahawa kebanyakan pelajar institusi mengalami kebimbangan atau kerisauan adalah disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampus dari segi akademik dan juga rutin harian kampus. Jadual 15 memaparkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ekstraversi dengan kesihatan mental. Ini bermaksud semakin berkurang tahap ekstraversi seseorang itu, semakin teruk kesihatan mentalnya. Hal ini kerana menurut kajian Blom et al. 2011 menyatakan bahawa individu ekstrovert sering mempunyai mood yang positif berbanding individu introvert. Dapatan hasil kajian kami mempunyai persamaan dengan dapatan kajian Hussein 2007. Akan tetapi, hasil kajian kami bertentangan dengan Hazard 2014 yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan positif antara ekstraversi dengan kesihatan mental. Terima kasih Syasha. Hasil dapatan kami yang terakhir iaitu neurotisma dengan kesihatan mental disokong oleh B. Cullen 2016 yang menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara neurotisma dengan kesihatan mental hasil daripada kajian yang dilakukan di Biobank United Kingdom. Sebagai penutup kajian mini kami pada kali ini, kami dapat mengetahui perbezaan setiap faktor yang mempengaruhi personaliti dan tahap kesihatan mental seseorang. Berdasarkan kajian ini juga, didapati bahawa jantina seseorang akan mempengaruhi jenis personaliti dan tahap kesihatan mental mereka. Terdapat juga hubungan yang signifikan antara jenis personaliti dengan kesihatan mental. Walau bagaimanapun, kajian ini mungkin tidak memberi keputusan yang tepat, mungkin disebabkan oleh bilangan responden yang kecil. Oleh itu, sebuah kajian yang mendalam tentang hal ini perlu dijalankan dalam kelompok kumpulan yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Sekian sahaja pembentangan kami pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.